kita bersama. Assalamualaikum, salam Ramadan untuk anda semua yang bersama dengan kami. Alhamdulillah, ya, cukup indah pagi ni, Zack. Yes, betul. Sangat-sangat indah, sangat-sangat harmoni. Bangun pagi, malam semalam, hujan, kedinginan tu. Sampai Zack tweet, dinginnya hujanmu ya Allah. Alhamdulillah. Nampak tak? Dia sampai bawa ke pagi. Ni terutamanya untuk kita yang berada di Lembah Kelang lah. Ya. Tapi kita tak tahu bagaimana di tempat anda. Tapi yang pastinya bangun pagi ni kita bersemangat lah. Betul. Kan, walaupun nak tarik selimut tu, tapi kita mengenangkan macam, oh, banyak benda yang kita boleh buat pagi-pagi ni kan. Yes, betul. Bersemangat betul tu Muaz, kerana bertepatan dengan 20 Ramadan. Kita sudah pejam celik 24 hari kita berpuasa. 24 Dan hari, maknanya kita berada di 10 malam terakhir lah. Okey. Jadi kita kena terus bersemangat, terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi guys, kalau ada apa-apa info yang nak dikongsikan bersama dengan kami di Tim Borak Kopitiam, jangan lupa untuk tweet kami dengan menggunakan hashtag Borak Kopitiam TV3, post apa-apa kat Instagram ke, tag. Dan yang paling penting sekali, bagi tahu kawan-kawan, mak ayah saudara mara, kalau tak dapat tengok kami secara langsung di TV3, jangan risau, di Facebook Live pun ada. Yes, itu memudahkan untuk anda tengok kami di mana sajalah. Ya. Dan selain itu juga rasanya tak terlambat untuk kami mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada semua guru-guru yang berada di Malaysia. Anda seorang yang hebat, anda seorang yang luar biasa. Betul. Walaupun ucapan ini tiap tahun diadakan untuk anda semua, tapi kita memang respect. Muaz ada tak special shout out untuk cikgu? Saya rasa untuk semua cikgu lah, Semua sekolah cikgu, menengah dan juga sekolah rendah. Cikgu-cikgu saya semua hebat di sekolah rendah, sekolah kebangsaan Hulu Kelang dan juga sekolah menengah kebangsaan Lembah Keramat 2. Yes, luar Zack biasa. Zack pula. Zack banyak sekolah. Oh, Zack banyak sekolah. Zack Antaranya Zack yang paling lama lah sekolah paling lama. paling lama sekolah menengah. Sekolah menengah. Sini nak bagi tahu kat sini. Sini, silakan. Sekolah Okey, menengah. nanti saya bagi tahu kat Instagram. Oi. Baik, seterusnya. Macam ada masalah dengan sekolah tu. Tak ada lah, nama sekolah saya Sekolah Agama Menengah Rawang. Alhamdulillah. Itu sekolah saya, sekolah tercinta. Oh, bagus, bagus. Okey. Alright, baik. Jadi macam biasalah guys, tak sah kalau dekat Borak Kopitiam ni kita tak kongsikan macam-macam info dengan anda. Betul. Sekali lagi saya ulang, kalau ada apa-apa yang nak kami beritahu, tolong hashtag Borak Kopitiam TV3. Baik, hari ini kita akan sembang pasal info cuaca. Kita akan beritahu kepada anda info cuaca untuk hari ini, hari Ahad 17 Mei. Ayo. Alright, untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, dijangkakan hujan, maksudnya mungkin membau sampai ke petang lagi ni. Betul, Shah Alam pun ramalan cuacanya ribut petir. Daripada semalam ribut petir ni. Ipoh pun sama, ramalan cuacanya ribut petir. Sama ya. Okey, seterusnya untuk anda yang berada di Georgetown juga membawa ke ribut petir ni, sama saya rasa. Manakala untuk anda yang berada di Alor Setak juga ribut petir lah. Betul. Selepas tu kita berangkat pula ke ke Arau dulu. Arau pun ramalan cuacanya ribut petir. Selepas ke Arau, kita berangkat pula ke Kota Baru Kelantan. Ramalan cuacanya cerah adik kakak. Okey, seterusnya yang berada di Kuala Terengganu dijangkakan cerah. Pantai Timur nampaknya keadaan baiklah ya. Okey, berbeza dengan Kuantan, ribut petir pada hari ini. Yes, terusnya ke Johor Bahru, ramalan cuacanya hujan. Dan selepas ke Johor Bahru, kita berangkat pula ke negeri bandaraya bersejarah Melaka. Ramalan cuacanya ribut petir. Okey, seterusnya anda yang berada di Seremban juga dijangkakan ribut petir pada hari ini. Manakala untuk anda yang berada di Kuching Sarawak dijangkakan hujan. Yes, dan terakhir sekali Kota Kinabalu Sabah, ramalan cuacanya ribut petir. Rata-ratanya kita dapat lihat sekarang ni ribut petir, hujan dan sebagainya. Kecuali di bahagian Pantai Timur macam Kota Baru, Terengganu, cerah. Okey. Tapi ini ramalan sajalah. Ramalan saja. Jadi apa-apa pun ada peluang, kalau cerah tu kita teruslah jemur baju dan buat aktiviti yang untuk anda nak keluar tu kan. Dan seterusnya kita nak bawakan, nak kongsikan juga dengan anda. Alhamdulillah kalau kita tengok dengan adanya media sosial ni, pelbagai perkongsian berilmu kita boleh kongsikan, termasuklah doa dan juga zikir daripada mereka yang betul-betul mahir lah. Dan kita nak kongsikan ada satu zikir yang dikongsikan oleh Ustaz Don. Ya. Kongsikan kebaikan amalan zikir selepas waktu subuh. Jom kita saksikan. Jangan tinggal amalan ni. Ni saya pesan saja amalan. Nabi pesan, siapa buat amalan ni lepas subuh. Pasal apa saya pesan? Sebab, maafkan saya, ni bukan saya pandang rendah pada orang. Tak. Termasuk diri saya. Kalau bulan-bulan lain, subuh tu kadang-kadang terlepas. Ramadan insya-Allah tak terlepas. Jadi saya pesan, apa dia? Nabi sebut dalam hadis. Hadis sahih. Tak usah takut. Nabi kata apa? Siapa-siapa baca zikir yang saya bagi ni lepas subuh, Nabi abang, setiap batu, setiap pokok, setiap tembok bangunan, maknanya tempat bentar ni ada pokok, ada jalan, ada bangunan, ada, semua akan doakan pengampunan pada kita. Apa dia punya zikir dia? Subhanallahil azimi wa bihamdih. Tu ya, baca 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdih 3 kali.
Lepas Itu dia perkongsian yang cukup ringkas akan tetapi makna yang sangat mendalam. Sama-sama lah Zat, kita praktikan. Tapi best lah Muaz sebab apa tau, musim yalah penularan COVID-19 ni, kita dapat lihat ramai selebriti dan ramai ustaz-ustaz macam menggunakan sebetul-betulnya digital platform ni untuk mengenengahkan lagi ilmu-ilmu dan sebagainya. Macam baru-baru ni Zat tengok, semalam sebenarnya Zat tengok Ustaz Fakrul Razi dan sahabat-sahabat dia macam apa tu Taranum Challenge. Oh memang best, memang menarik. You guys boleh tengok dekat Facebook Live Ustaz Fakrul Razi. Sebab sekarang ni telefon sentiasa berada di tangan anda dan oleh kerana itu juga kita boleh mudah sama ada nak pergi ke kebaikan ataupun kejahatan. Kejahatan ni maksudnya apa? Kita mengutuk orang, kita sebarkan berita yang tak betul dan sebagainya, atau orang kata macam nak membawang kan. Benda-benda macam ni yang merisaukan kita. Sebab baru-baru ini ada tular kisah mengenai ialah produk yang sangat terkenal. Yes, produk yang sangat terkenal di mana pelancaran ya. Dia punya pelancaran untuk produk itu membuatkan tercetusnya kontroversi yang sangat kira orang kata netizen boom duk bagi-bagi kat dia, katanya kononnya meniru desain daripada tudung yang lain. Betul tak? Betul. Jadi ini secara tak langsung memberi impak yang sungguh luar biasa terhadap jenama tersebut. Kita anda semua dapat lihat di kaca televisyen dan inilah dikata pelajaran tersebut dia mencipta kontroversi bila rekaan konsep yang dilancarkan oleh mereka didakwa mencipta rekaan tudung seorang artis. Jadi ini terpulang kepada individu sendiri sebab kreativiti masing-masing sebenarnya. Okey, jadi rata-rata netizen yang membuat kecaman dan netizen juga yang telah pun menyelidik keadaan ini daripada tahun bila agaknya ia dikeluarkan. Jadi kita harapkan ianya dapat diselesaikan sebaik mungkinlah. Itulah kadang-kadang bila kita keluarkan produk ni hak cipta memang kena jagalah. Betul. Kadang-kadang peniruan terutamanya produk yang berkaitan dengan pakaian ini mudah untuk kita ambil. Macam contohnya macam Zack punya baju, mungkin ambil Muaz punya letak poket. Tapi Zack kata ini Muaz punya, ni Zack punya. Betul. Kan? Apa-apa pun kita kena respect kreativiti orang. Betul. Jadi mungkin mereka harapnya selesai dengan baik. Kita tak nak gaduh-gaduh dan sebagainya. Biar mereka yang selesaikan, kita jangan masuk campur, kita duduk diam. Kita jangan tambah lagi jangan tambah lagi. Alright. Jadi apa lagi kita nak kongsikan ni masak lemak. Hoi, ini risau kat ni. Amalan masak lemak ni. Masak lemang. Lemak ke lemang? Lemang. Oh, lemak dalam tin. Okey. Jadi kita nak tengok ni Yes. Alamak, amalan masak lemak dalam tin ni tak selamat, boleh sebabkan pencemaran pada makanan. Ini pun satu benda juga. Betul. Tapi Muaz, kalau kita dapat tengok kan, sebenarnya mudahlah kan, tak macam yang kita buat selalu. Tapi yang ini bila orang suka, orang lebih mudah, kita tak perasan sebenarnya ini memberikan satu benda yang tak elok, menjejaskan kesihatan kita juga sebenarnya. Ada semua dapat lihat tidak selamat, especially dalam tin. Sebab kita tahu pun kalau kita masak air panas letak dalam plastik pun dia menghasilkan chemical yang tak baik untuk kita punya sistem badan. Walaupun dah diletakkan dengan kulit pisang, akan tetapi bahayanya memang boleh dapat pada lemang tersebut. Ini bukan kita saja cakap, kerana ini telah pun dikeluarkan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti daripada kesihatan, Kementerian Kesihatan sendiri. Jadi memudahkan untuk anda semua, lupakan tin. Sekarang ni secara online anda boleh belikan lemang yang ada, lemang yang betul-betul daripada buluh ni, tak payah fikir-fikir penat nak masak apa semua. Diorang dah ada, kita bantu. Maksudnya ada orang jual, kita beli kan. Betul. Lebih senang. Ada yang order pun ada. Dia terus hantar depan rumah. Ada masalah sekarang ni musim-musim ni saya rasa ramai dah orang dah tak asing lagi dengan pembelian online ni. Dia dalam masa sama mendidik. Satu orang kata dalam setiap ujian tu pasti ada hikmah dia. Betul. Baik, masih lagi dengan benda-benda di sosial media ni di mana kes yang baru-baru ini, kes Wak Doyok, di mana Wak Doyok dimohon maaf kerana tempah cincin lambang Diraja Johor. Dan lambang Diraja tu termasuk gelaran dan anugerah Perniagaan Sultan Johor hanya boleh digunakan dengan kelulusan Kerajaan Negeri Johor dan Jabatan Diraja Johor. Ini kepada anda yang mempersoalkan kenapa benda ini berlaku. Ini serius, terutama sekali bagi Diraja Johor lah. Bagi siapa yang menggunakan bagi tujuan peribadi adalah dilarang sama sekali. Dan ini keluar di sosial media, di Instagram, dan Wak Doyok telah memohon maaf secara terbuka dan secara peribadi pun mereka sudah settle sebenarnya. Dan siasatan serta statement telah pun diberikan. Jadi itu dia, kita ambil dia sebagai panduan, jangan kita tersilap langkah. Akan tetapi dalam kes yang berlaku ni kita tengok juga Wak Doyok
Yelah, dia ni selebriti, mempunyai ramai pengikut dan baru-baru ini dia turut membantu memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi apa-apa pun kita ucapkan tahniah lah, bukan saja kepada Wak Doyok, malah kepada semua selebriti mereka yang bersama dengan NGO yang kalau kita tengok dalam Ramadan ni kan, setiap hari ada saja bantuan yang diberikan. Ini yang kita kata, kalau kita ada rezeki yang lebih, kita kongsikan saja kepada mereka. Tapi kalau kita nak keluar pun kita takut, jangan risau. Ada NGO yang sentiasa bagi tahu kat IG, anda boleh transferkan duit dalam akaun dan mereka yang akan berikan kepada badan-badan kebajikan ini. Ya, betul. Kemudahan ada antara kita je. Kita pilih nak guna mana, kita nak dapatkan kebaikan tu, terutama sekali kesempatan ini bulan Ramadan pula tu. Lagi katanya bila kita buat sekali pahala tu dilipat gandakan lagi pahalanya. Jadi ramailah orang yang nak berbuat baik. Baik, itu dia cerita yang kita telah kongsikan kepada anda, dan tetapi di Borak Kopitiam ni tidak sah kalau kita tidak ceritakan, kita nak kongsikan berita top 5 terpilih dan 5 daripada kami Borak Kopitiam. Okey, jadi seperti biasa pada awal ni kita akan bawakan kepada anda update mengenai COVID-19, dan update ini last kali ataupun kali terakhir adalah diupdate pada 12 tengah hari semalam ya. Jadi kalau kita lihat satu kematian berkaitan dengan jangkitan COVID-19 dilaporkan kepada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan, dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham memberitahu ia menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia kekal sebanyak 113 kes. Dan beliau turut memaklumkan terdapat 17 kes baru yang dilaporkan dan 5 kes adalah dalam kalangan bukan warga negara Malaysia. Dan jumlah kes positif COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 6,872 kes dan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID adalah 1,247. Jadi sehingga kini seramai 13 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah itu 5 kes memerlukan bantuan pernafasan ya. Dan mengulas mengenai kes kematian itu, doktor memberitahu kes kematian ke-113 itu adalah kes ke-6,856 membabitkan wanita warga Malaysia yang berusia 53 tahun. Jadi difahamkan beliau mempunyai sejarah penyakit bara dan darah tinggi, dan beliau juga merupakan seorang kaki tangan perubatan KKM di Sabah ya. Jadi itu dia update terkini mengenai COVID-19 ini. Kita terus lawan bersama-sama, kita terus kekalkan SOP yang telah pun ditetapkan dalam kawalan pergerakan bersyarat ini. Kekalkan jarak anda dan sentiasa pakai betul. Baik, betul Muaz. Cakap pasal SOP kena juga dengan berita yang saya akan kongsikan seterusnya ini, di mana media perlu patuh SOP penjarakan sosial ketika bertugas. Dan ini kupasannya, di mana pengamal media yang bertugas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat perlu mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Dan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mereka juga tertakluk dengan peraturan penjarakan sosial tidak kira bila dan di mana sahaja liputan dibuat. Dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga berkata, saya memohon pengamal media jika ingin membuat laporan berita, tolong patuhi SOP termasuk penjarakan sosial dilakukan. Media pun tahu ia asas SOP. Kalau nampak kawasan itu sempit, tak perlu masuk lagi membahayakan diri katanya. Dan beliau juga turut menambah kerajaan menasihatkan penganjur menyediakan ruang secukupnya kepada pengamal media untuk membuat liputan atau boleh menghadkan kehadiran mereka pada satu-satu majlis. Ini kepada anda yang mungkin yelah kata media tak ni dan sebagainya. Inilah penjelasannya. Tak ada siapa terlepas untuk SOP ini. Tak ada siapa langsung yang terlepas dengan SOP ini. Baik, dan susulan berita ni juga sekarang ini, kenaikan caj pengangkutan awam tidak dibenarkan. Tambah waktu-waktu macam sekarang ni. Betul. Ramai orang yang memerlukan itu, memerlukan ini, di mana kerajaan tidak membenarkan langsung sebarang kenaikan caj pengangkutan awam sepanjang tempoh PKPB ini. Dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut berkata pertimbangan kerajaan adalah berikutan harga minyak yang rendah ketika ini. Ketika harga minyak dah rendah, semua benda elok jangan mengelah sebab masing-masing tengah struggle balik kan. Yes. Jadi kita harapkan kawalan ini dan juga mereka yang berkaitan ini harus memikirkan perkara inilah. Jangan sesuka hati menaikkan charge sehingga membebankan semua ya. Minyak dah murah, bila minyak mahal harga naik, bila minyak turun harga tak turun-turun. Jadi itu dia, sekali lagi Menteri Pertanian kita memberi peringatan kepada mereka semua. Okey, jadi ini susulanlah daripada kes yang mana feri yang katanya di Langkawi itu dinaikkan charge-nya kan. Okey, baik, kita nak beralih pula mengenai keadaan untuk kita yang berada di Sarawak. Kerana kalau kita lihat sebanyak 22,048 permohonan pergerakan antara daerah
telah pun diterima di 28 ibu pejabat polis daerah seluruh Sarawak ya. Dan difahamkan juga 20,998 permohonan telah diluluskan. Bagaimanapun 1,050 permohonan lagi ditolak kerana tidak mempunyai alasan kukuh untuk melakukan pergerakan antara daerah. Jadi pemantauan turut dilakukan sebanyak 2,332 lokasi pemantauan telah pun dilaksanakan. Jadi kalau kita semua sedia maklum, di Sarawak memang telah pun dikuatkuasakan untuk merentas setiap daerah tu kena ada permohonan lah. Berbeza dengan kita ni, kalau kita dekat Semenanjung ni tidak dibenarkan untuk merentas negeri. Jadi kita harapkan semua patuh pada arahan. Sebab apa? Bila kita cakap tak boleh nak pergi merentas negeri, tak boleh nak pergi pulang ke kampung kalau ada alasan-alasan yang tertentu saja dibenarkan. Akan tetapi orang Malaysia dia suka cuba. Kita dah kata jangan pulang ke kampung, tak boleh rentas negeri. Kita cubalah. Manalah tahu nasib kita baik. Kau boleh. Hampir boleh melakukan, tapi tak, benda kali tu ni tak boleh, kali ni tak boleh. Benda tu kita boleh gunakan kepada tempat-tempat yang tertentu. Tapi ini nak balik kampung memang tak dibenarkan. Jadi mereka yang curi-curi nak balik kampung ni sebanyak 500 buah kenderaan telah pun diminta untuk patah balik. Macam inilah, kami nak minta maaf. Kalau mungkin apa yang kami katakan ni mungkin tertempias sikit ada pada penonton kita. Ini sebenarnya kita kena dalam perkara ini sama-sama. Kita bukan seorang, kita semua tak balik kampung, kita semua sama-sama untuk cuba mengurangkan lagi penularan COVID-19 ni sebenarnya. Dan kerajaan punya keputusan, apa yang kerajaan buatkan untuk kita ni, segala apa yang disuruh, disyaratkan kita kena ikut kerana yang terbaik untuk kita sebenarnya. Betul. Okey, jadi sekali lagi untuk anda semua, jangan cuba-cuba untuk pulang ke kampung. Kita fikir kalau kita pulang ke kampung kita dapat jumpa ibu kita, ayah kita kan? Betul. Okey, itu kita fikir kerinduan kita. Cuba kita fikir bagaimana pula jika kita pulang, kita yang membawa virus-virus ini kepada ibu bapa kita yang sangat berisiko untuk mendapat COVID-19 ini. Jadi tidak kesayang kita pada mak bapak kita yang elok-elok berada di kampung sihat. Betul. Sihat, tapi akan kata kita ni semua balik dah tak sihat pula diorang. Jadi rindu dan juga sayangnya pada ibu bapa kita tu kita kena fikir-fikirkan. InsyaAllah rindu kita tu kita simpan sikit. Betul lah Muaz, bukan kecinta itu perlukan pengorbanan. Betul. Alamak. Korban sedikitlah, korban sedikit. Okey. Alright, baik. Seterusnya, seramai 750 warga Parlimen Malaysia termasuk 222 ahli parlimen selesai menjalani ujian saringan COVID-19 semalam, kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan keputusan setakat ini tiada yang positif katanya pada sidang media harian di Putrajaya. Dan beliau juga turut berkata masih ada sampel yang dalam pengujian dan keputusannya akan keluar sehari dua lagi. Dan sebelum ini Nur Hisham dilapor berkata semua ahli parlimen akan menjalani ujian saringan COVID-19 dan ia dilaksanakan selepas saringan ke atas kaki tangan parlimen selesai. Ini jelah penting juga ini. Betul. Mereka sama-sama mesyuarat dan sebagainya untuk kita, dan sekarang ni alhamdulillah positif. Apa tu kira macam negatif. Negatif positif. Negatif. Azim, negatif. Tiada positif maksudnya. Tiada positif, negatif. Jadi itu berita yang terbaik. Jadi ini pun ada salah satu susulan berita. Ini pun satu hal juga ni. Waktu PKPB ni kan, jalan lengang dan sebagainya. Ada juga segelintir di masyarakat kita ni guna kesempatan untuk lumba haram. Ini dikeluarkan di Bulletin TV3 di mana lumba haram berleluasa ketika PKPB dan segelintir remaja dikesan menyalahguna kelonggaran dalam tempoh PKPB ini. Ada di antara mereka seakan mahu melepas gian dengan terbabit dalam lumba haram. Ini pun satu hal juga sebenarnya ni. Betul. Jadi difahamkan juga dikabarkan polis kata memang ada taruhan beribu ringgit untuk perlumbaan ini. Jadi selepas ini mereka akan terus menjalankan penguasaan yang lebih drastik lah kepada mereka ni. Sebab kalau kita lihat pada 9 malam, kalau ikut logiknya kedai makan dah tutup dah pukul 10. Betul. Jadi diorang ni masih lagi keluar. Inilah benda dia. Memang saya pun baru-baru ni ada sempat juga tersempat dengan lumba ni di highway dalam nak pergi ke Gombak tu. Jadi memang terkejut jugalah. Maksudnya masih lagi ada aktiviti yang dijalankan. Jadi sayanglah kita semua berada di rumah, semua duduk untuk menjaga keselamatan, tapi anda duduk pergi race ni. Alah, benda ni kita semua tahulah kalau kemalangan akan menyusahkan anda dan juga keluarga. Kalau ada pula mereka, bayangkan dalam lumba-lumba tu kawan-kawan anda ada pula yang positif dan menjangkit kepada orang lain. Jadi elok-elok kita dah duduk 2 bulan. Cantik dah. 2 bulan duduk rumah tu tak berlumba motor okey je. Kaki rasa geram tapi start motor kat bawah rumah aja dah okey dah. Kalau macam tu kekalkan. Itulah. Aduh. Baik, yang berita yang terakhir sekali di mana
Oh, ini hari guru. Hari Muaz, guru. Hari guru Muaz lah. Okey. Kena Hari sikit, guru. kena sikit. Kena Macam cikgu lah. Macam cikgu. Okey, tak, sebenarnya kita nak beritahu kepada anda, cikgu-cikgu ni semua hebat dan sambutan Hari Guru ni memang diadakan setiap tahun dan pada tahun ini alhamdulillah tahniah diucapkan kerana kalau kita tengok bekas guru besar sekolah kebangsaan Jalan 3 Bandar Baru Bangi Selangor iaitu Cikgu Nur Haini Abu Bakar dipilih sebagai tokoh guru kebangsaan pada tahun ini. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan perkara itu dan mengucapkan tahniah juga kepada bekas Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Operasi iaitu Encik Aminuddin Adam yang dipilih sebagai tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan. Jadi anugerah tertinggi ini diberikan kepada cikgu-cikgu yang mencurahkan khidmat bakti dan juga jasa yang tidak ternilai dalam mendidik anak bangsa. Jadi tahniah kepada dua individu yang sangat hebat ni dan sebenarnya banyak lagi cikgu-cikgu yang telah pun mengharumkan nama negara kita sebab cikgu-cikgu yang ada kat Malaysia ni bukan saja mengajar anak murid dengan tekun. Betul. Tapi mereka ada mengharumkan nama di peringkat antarabangsa. Betul, Muaz. Dalam sektor-sektor mereka. Betul. Muaz, sebenarnya saya bila Muaz baca berita ni saya tersenyum lebar sebenarnya. Sebab apa tu, Zack? Muaz tahu semalam pun hari saya juga. Saya pun pernah jadi cikgu juga. Ya ke? Anak-anak murid saya sekarang dah masuk universiti semua dah. Wah. Saya bila habis SPM, saya pernah jadi guru ganti selama setengah tahun. So saya dapatlah segala mesej semalam masuk, oh cikgu. Biasanya cikgu cool, cikgu boleh menyanyi semua. Aduh. Tapi macam mana Zack masa tu jadi cikgu? Cabaran dia? Cabaran lah. Cabaran, Waktu tu Zack baru habis SPM. Kena banyak sabar lah. Lepas tu Zack alhamdulillah rezeki sebab ganti apa tu guru-guru yang bersalin. So Ajar apa, setengah Zack? tahun juga. Ajar mata pelajaran? Banyak juga bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik. Semua dah ambil lah. Ada agama pun ada Zack ajar juga. Semua. So alhamdulillah memang seronok lah. Memang best lah. So bila semalam tengok anak-anak murid kita yang dah besar apa semua kan. Yang tengok dah bertunang apa semua. Weh, rasa tua tapi aku tak adalah tua sangat sebenarnya. Tak. So sebab rasa mula seronok. awal masa tu. Jadi diorang pun bangga juga tengok cikgu diorang. Sekarang ni dah keluar dalam TV. Macam-macam dah ada. Malam pun dia, pagi pun dia, jual barang pun dia. Tahniah cikgu. Terima kasih. Kan kita nampaklah peningkatan hidup kita ni. Apa-apa pun sentiasa berfikiran positif. Tahniah kepada cikgu-cikgu kita yang sangat luar biasa. Yes. Terima kasih banyak kepada anda yang sentiasa setia, tenganga tengok Zack Muaz ni. Sabar, banyak lagi kita akan kongsikan kepada anda. Kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Yeah. Yaza, kembali lagi bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Terima kasih. Baik, faham? Mungkin tadi terlajak pergi dapur, lupa puasa. Jangan risau, kita akan teman anda. Jangan minum kopi. Oh, dia pergi dapur. Saya saja cek. Ini dah 24 hari puasa, takkan lupa lagi. Tak ada. Ni? Ada kadang-kadang terkeliru. Pagi-pagi Muaz. Tak boleh kira. Tinggal lagi seminggu je. Ada ingat sahur. Lah, dah pukul 8 macam tu. Tapi ada tak terlepas sahur, Zack? Zack ada. Ada kan? Antaranya tadi pun terlepas sahur sebenarnya. Itu pun pisang enggak. Tapi bila kita terlepas sahur ni, yalah nikmat itu kita rasa macam Allah, hai sayangnya. Itulah. Saya pernah terlepas sahur dalam masa 2 minit je. Lepas tu? Saya bangun dah azan. Baru 2 minit. Slack. Muaz banyak ajar. Tapi kena tahan. Kena tahan kan? Kena tahan lah. Lepas tu bila berbuka tu nikmat dia macam luar biasa tu. Alamak. Tapi kita merinduilah bulan Ramadan yang cukup indah. Dalam bulan Ramadan PKP ni, saya rasa satu hikmah yang sangat berbeza yang berkemungkinan juga Zack, kita tak akan dapat peroleh lagi bulan Ramadan dalam PKP ni. Betul. Kan bagaimana kita betul-betul menjaga kita punya perbelanjaan, tak pergi bazar Ramadan, beli saja benda-benda yang kita perlukan. Betul. Cakap pasal beli benda-benda yang memerlukan, Zack kebanyakannya beli barang online tau. Jadi bila beli barang online, Zack nampak baru-baru ni keluar di sosial media di mana lambakan parcel ketika PKP ni makin bertambah, persentage dia makin tinggi. Sampaikan pos laju ditawar kerja dengan komisen mencecah RM6,000. Nak kata betapa banyaknya parcel dia, sampaikan kena tawarkan kerja part time lah kepada orang kan. Dan ini rata-rata rakyat Malaysia banyak membeli barang secara dalam talian. Sebab itulah syarikat pengantaran tidak menantangkan dan berusaha sehabis baik untuk menghantar barang yang dipesan oleh kita semua ni lah. Jadi terima kasih banyak kepada anda semua yang berusaha untuk menghantar barang-barang kami. Terima kasih banyak. Okey, jadi ambil peluang inilah kepada anda semua yang sekarang ni kalau kita tengok rezeki kita ni tak menentu, ada yang diberhentikan kerja, jadi kita carilah carilah kerja-kerja sebegini. Okey, ini dia banyaknya pas-pasal yang akan diberikan kepada tuannya. Jadi oleh kerana itu, kalau kita tengok yang 6,000 tadi Zack, syarat-syarat dia, antara syaratnya anda kena ada van, dan anda kena ada lesen. Lepas tu anda akan menghantar barang-barang itu mengikut daerah yang telah pun diberikan tadi. Saya tengok antaranya ada Shah Alam, Bangi dan sebagainya. Jadi kita ambil peluang ni lah.
sekarang ni selain daripada perniagaan online, kita bekerja sebagai rider-rider part time ni pun boleh menjana income. Betul. Jadi saya rasa kita hilangkan rasa malu kita. Yang penting kita dan keluarga kita ada duit untuk buat perbelanjaan hidup kita ni. Jadi dalam tempoh sekarang ni tak ada orang yang patut rasa malu dengan kerja-kerja mereka. Anda semua yang hebat tau. Selagi mana betul, selagi mana rezeki tu halal, saya rasa tak ada benda yang patut dimalukan pun. Betul. Sebab setiap orang ada inisiatif tersendiri. Sama juga seperti seorang individu istimewa ni yang berada di talian kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, kita ada Abang Abu ni. Abang Abu ni memang dia memang hebat dalam keuangan. Sebab kita pernah bersama dengan dia berulang kali. Jadi kalau kita tak ada duit, dia tak boleh bagi duit, tapi dia boleh uruskan keuangan kita. Sebab itulah dia digelar, usahawan yang power, yang dahsyat. Jadi kenalah dengan kita cabaran dunia keusahawanan bersama dengan COVID-19 ni. Kak Babu, kebanyakan ialah ramai orang ada yang ni kan. Mungkin abang boleh kupaskan sikit. Alright, sebab benda apa yang sedang berlaku ni adalah satu benda yang memang sebelum ni kita tak pernah tempuh. Memang kita tak pernah lalui keadaan sebegini. Mungkin kita pernah lalui krisis tapi tak pernah lalu satu benda nombor satu, dunia ni lockdown. Jadi ini memang dengan dia mesti akan membabitkan suatu ataupun menjadikan semua perniagaan ni memang akan terkesan. Ada perniagaan mungkin terpaksa ditutup. Contohnya kalau kita tengok Singapura ni, dekat Singapura disebabkan COVID ni lebih 8,000 company terpaksa tutup. 8,000 company terpaksa tutup akibat tak ada apa-apa aktiviti yang berlaku dalam masa beberapa bulan ni. Jadi itu menunjukkan betapa seriusnya kalau kita sebagai seorang usahawan tidak membuat persediaan ataupun kita tidak mengambil apa-apa langkah untuk kita membetulkannya. Jadi apa yang Abang Abu nak share adalah benda yang berlaku pada diri saya sendiri. Sebab saya pun tak pernah lalu benda ni. Jadi saya tak adalah pengalaman macam pernah ada dulu kan, tak ada. Jadi, apa yang saya belajar dalam masa COVID ni adalah beberapa perkara yang saya belajar. Yang pertama sekali pada Abang Abu adalah mindah kita ni. Sebagai seorang usahawan ni, apapun keadaan, mindah kita ni, kita kena juga yakin bahawa segala-galanya akan okey. Sebab kalau kita tak ada benda yang positif dalam minda kita, maka kita ni tak akan buat apa-apa. Kita akan terus duduk dan kita akan bagi alasan alah COVID lah itu dan akhirnya kita tak akan ada dalam bisnes. Sebab tu pertama sekali yakin bahawa rezeki ni Allah yang bagi, jadi kita teruskan usaha, kita bangkit balik. Itulah yang berlaku pada saya. 3 hari saya macam koma juga. Macam apa benda ni kan. Lepas tu okey tak boleh jadi ni, kena membain balik. That's the first. So saya mula accept. Yang first adalah C. C ni kita accept. Kita accept what happen. Apa yang berlaku kita terima. Kedua, kita kena kontrol. Bila kita dah tahu kan benda ni berlaku, maka sebagai seorang usahawan kita perlu kontrol semua kewangan kita. Tak boleh lagi berbelanja macam dulu. Tak boleh lagi duit tu keluar tanpa pengetahuan kita. Tak boleh lagi kita macam teruskan duit. Kita kena kata orang tu PKP kita punya kewangan. Dia nak keluar kena tanya dulu. Penting tak? Perlu tak? Baru dia keluar. Kalau tak memang dia tak boleh keluar. Jadi second is control. So kita perlu kontrol semua benda-benda yang keluar. Ketiga adalah kita sekarang kena cope. Apa maksud cope ni? Bila kita dah stop, mungkin juga kita perlu menangani keadaan kita. Jadi kita mula cari apakah bantuan-bantuan yang mungkin diadakan oleh kerajaan, diadakan oleh badan-badan tertentu supaya benda ni sangat penting. Sebab ramai orang, especially dalam kewangan ni, dalam perniagaan ni, kita tak buat satu health check. Kita tak pernah check diri kita. Berapa lama kita boleh tahan. Sebab kita tak pernah buat satu benda yang saya panggil dia cash flow projection. Dia ada satu benda, 13-week cash flow projection yang perlu dilakukan oleh setiap bisnes bila berlakunya krisis untuk melihat cash flow dia. Jadi itulah yang sebenarnya bila kita buat benda tu baru kita tahu berapa kita perlu, apa yang kita perlu dapatkan, di mana kita nak dapatkan bantuan dan sebagainya. So that's the C. Yang C, cope. Dan seterusnya, C yang seterusnya adalah sekarang kita kena concentrate pula apa peluang yang ada sekarang. Apa peluang yang kita dapat. Sebab bukan semua benda yang kita boleh buat sekarang ni sebab ada perniagaan terpaksa stop. Tapi kita kena tengok apa yang aku kena concentrate sekarang. Dan ramai orang kena faham sekarang adalah masa zaman untuk kita virtualizekan kita punya bisnes. Kita digitalizekan bisnes. Kalau kita tak nak digitalize, maka mungkin kita akan ketinggalan. Jadi kita kena tengok macam mana produk atau servis yang aku buat ni relevan dengan masa sekarang. So terpaksa kita belajar. Macam Abang Abu sendiri, terpaksa saya belajar. Saya memang bukan jenis yang boleh buat video, boleh buat FB Live. Tapi saya belajar.
Dan hari ni saya buat 3 live. Setiap hari, pagi, tengah hari, malam, semua kita buat live. Sebab saya kena be relevant. Dan kita belajar pula Zoom dan sebagainya untuk kita buat. Kita masih terus buat lagi. Jadi itu untuk kita jadikan relevant. Kalau kita tak concentrate untuk kita memperbarui kita punya ilmu ataupun kita relevan pada masa sekarang, kita kemungkinan besar akan ketinggalan. Jadi sebab tu saya syorkan bahawa semua usahawan cuba see apa yang kita boleh concentrate, yang kita boleh buat duit sekarang. So dekat situlah datangnya pelbagai inovasi, pelbagai benda-benda baru yang kita boleh buat dan akhirnya kita boleh melalui proses ataupun keadaan COVID ni dengan cemerlang. Dan last sekali adalah C, kita dah kena create a new normal. Right, sebagai bisnes selepas era COVID ni dia takkan sama dengan sebelum ni. Takkan sama. Dia akan ada banyak perubahan yang perlu kita adaptasikan dan sekarang kita kena biasakan apa yang kita lakukan sekarang ni selepas COVID. Contohnya masih Abang Abu masih akan buat program seperti Zoom. Dah tak ada lagi macam dulu kan kita pergi buat workshop dan sebagainya. Sekarang saya terpaksa juga memulakan benda-benda ni sebagai satu new normal saya. Dan hari-hari saya bangun saya kena buat live. Jadi inilah antara benda yang kita perlu ada di samping kena ada MAP. Apa tu MAP? Minda yang positif. Apa pun jadi it's okay. Sebab rezeki ni Allah punya. Ingat benda tu. Rezeki ni Allah punya, bukan COVID yang bagi rezeki. COVID ke apa ke, rezeki kalau Allah nak bagi, dia bagi. Jadi kita teruskan usaha dengan keyakinan yang luar biasa. Sebab orang-orang yang akan melalui proses ni adalah orang yang yakin bahawa rezeki itu Allah punya, dia teruskan usaha. Right? Itu yang pertama. Kedua adalah action. Apa pun berlaku, kita kena teruskan usaha. Kita tak boleh terus stop. Kan, kita tak boleh terus senyap. Kita kena teruskan. Action. Buat benda baru. Mungkin ada kesilapan yang berlaku. Tapi kita belajar. Kita belajar dan kita move forward. So, sentiasa cari benda yang perlu kita buat. Dan P adalah kita kena sekarang ada planning pula. Apa plan yang patut aku buat dengan keadaan sekarang? Mungkin plan sebelum COVID ni aku dah kena relook balik. Saya dah tak boleh ikut lagi benda tu. Jadi inilah antara benda yang mungkin Abang Abu nak just kongsikan kepada mereka di luar sana. Power. Power. Memang best. Abang Abu kalau dia punya bercakap, energi dia lain macam. Memang sangat bersemangat. Saya juga sebenarnya nak membantu orang kat luar sana. Jadi saya ada siapkan satu benda yang saya namakan dia branding challenge. Sebab dalam keadaan sekarang, sebagai seorang usahawan, dia kena ada satu jenama. Dia kena mula mengambil peluang ni untuk mencipta jenama supaya dia boleh menarik bisnes. Jadi inilah peluang yang sebenarnya usahawan kita juga perlu fikir macam mana saya boleh create a hero story. Macam mana saya boleh create a hero story? Kalau kita tengok keadaan ramai orang ni, kalau kita tengok selebriti dia dah mula buat create a hero story. Betul. Jadi apakah hero story kita? Contohnya Ustaz Abid Liu. Kita tengok macam mana dia do something yang very good for the people yang actually create his branding. So sama juga setiap orang kena mula fikirkan apa hero story aku. Apa yang aku boleh buat? Apa yang aku boleh beri pada orang supaya orang boleh melihat diri aku dan aku I actually visible to the people out there. Ini akan menjadikan orang akan melihat dan kita tak perlu nak bekerja cari bisnes, tetapi bisnes akan cari kita. So that's how you need to think what hero story that I can create during this COVID ni. So itulah sebab tu saya juga ada satu program yang saya akan bagi secara kepada orang yang berminat. Hari Isnin malam pukul 9.30 saya ada buat satu webinar untuk nak tahu kenapa branding pada masa COVID ni sangat penting. Itulah yang mungkin juga boleh diambil oleh usahawan di luar sana. Okey, jadi Abang Abu, selain daripada itu juga kalau kita tengok mereka yang kehilangan kerja ni secara tiba-tiba, ini pun bukan dalam perancangan kita. Betul. Akan tetapi perkara itu terpaksa dilakukan oleh company itu untuk menyelamatkan semua orang, termasuklah bos. Betul. Jadi sekarang ni bagaimana untuk mereka yang baru saja dibuang kerja? Jadi kita ni, strategi kita ni tengah tak tahu apa aku nak buat. Apa bisnes aku nak buat ni. Jadi macam mana kita nak susun strategi tu agar semuanya kita dapat aturkan balik. Terutamanya ketua keluarga. Kita lelaki lah. Betul. Saya setuju sangat. Sebab ramai orang ni dia akan rasa macam lost. Dia akan rasa lost. Yang pertama ni kita kena terima bahawa benda tu dah berlaku. Bukan perancangan kita. Maka kalau bukan kita merancang, Allah rancang. Maka sesungguhnya rancangan Allah tu memang terbaik. Mungkin inilah peluang untuk kita mula melihat apa yang ada dalam diri kita. Sebab kalau kita tengok banyak bisnes-bisnes yang berjaya, selalunya dia mulakan pada waktu krisis. Kalau kita tengok Bill Gates, dia start masa krisis. Mark Zuckerberg, dia start masa krisis.
kalau kita tengok semua bisnes-bisnes yang besar, mereka mulakan suatu pada waktu krisis. Jadi pada Abang Bu, inilah masa untuk mereka ni yang mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tengok balik, apakah yang aku ada ni? Apa talent yang saya ada yang sebenarnya saya boleh jadikan sebagai satu sumber pendapatan kita. Setuju, Abang Sebab Bu, hari setuju. ni dalam digital world, kita boleh buat. Tak kisahlah. Mungkin hari ni baru awak tahu awak punya skill memasak ni sebenarnya boleh buat duit. Mungkin awak skill melukis ni boleh buat duit. Skill bercakap boleh buat duit. Skill apa lagi? Banyak skill-skill yang mungkin selama ni kita tak nampak dia sebenarnya satu juga sumber yang boleh kita buat duit. Jadi kita kena fikirkan benda tu dan mula digitalizekan. Macam mana saya nak buat benda ni macam digital? Ramai yang datang tak juga. Macam ada yang buat makeup. Dia cakap, macam mana saya nak buat makeup lagi? Boleh. Dan hari ni dia buat banyak. Ramai orang dah datang kelas makeup dia secara virtual. Dan banyak lagi. Like kalau kita tengok, ramai orang sebenarnya ada talent-talent tersembunyi. Dan inilah masa dia untuk melihat balik apa yang aku ada dan aku boleh jadikan dia sebagai satu sumber. Jadi jangan kita terus tertekan. Alright, jangan tertekan tapi fikir. Just bayangkan ini adalah peluang untuk kita mengenali diri kita. Dan di samping tu juga dapatkan bantuan-bantuan. Kalau kita tertekan sangat kan, janganlah kita nak duduk diam. Sebab kerajaan ada banyak bantuan yang kita boleh dapatkan untuk mengimbangi dulu. Kita mengimbangi dulu dan terus cepat-cepat kita mencari idea untuk kita dapatkan duit. Jadi itulah yang Abang Bu boleh nasihatkan kepada mereka dan dapatkan ilmu. Hari ini ramai sifu-sifu, guru-guru yang membuat ilmu secara percuma dalam online. Kalau awak rasa awak tak tahu, awak boleh dapatkan banyak ilmu secara percuma hari ini. Ramai orang dah mula buat. Kalau kita tengok every single day, ada je ilmu-ilmu yang dikongsikan di dalam Facebook. Alright, di mana kita boleh ambil. Kita ambil benda yang mungkin kita perlu. Inilah yang saya syorkan. Inilah masa untuk dapatkan banyak ilmu untuk kita meningkatkan diri kita supaya kita bersedia. Betul, Abang Bu. Itulah Abang Bu rasa yang saya boleh sampaikan. Semangat. Bila dengar Abang Bu bercakap ni, rasanya ramai yang datang membuat-buat semangat dia. Petang ni terus nak start berniaga. Baik, Abang Bu, terima kasih banyak di atas perkongsian. Pergi juga dekat Abang Bu Mekanik Wang. Facebook Abang Bu, kat situ ada banyak informasi. Baik, terima kasih banyak Abang Bu di atas perkongsian. Saya rasa sangat-sangat informasi dia sangat banyak. Terima kasih banyak ya. Best. Alright, best. Assalamualaikum. Wow, itu dia. Rasa kata-kata pujangga yang luar biasa. Betul. Membuatkan orang yang biasa-biasa macam kita ni, Muaz, boleh rasa macam sebenarnya kita masih ada harapan. Betul. Setiap ujian tu kita kena tahu cara kita nak tempuh dan macam Abang Bu sendiri cakap, setiap benda tu mesti yang terbaik untuk kita, Betul. insyaAllah. Ada perkara yang harus kita berubah di waktu krisis yang sedang berlaku ni. Okey, bila cerita mengenai perubahan, kadang-kadang dalam perubahan ini kita kena kuatkan semangat kita. Kadang-kadang mungkin ada orang nak jatuhkan kita. Seperti yang kita tengok apa yang dikongsikan oleh Zizi Kirana. Sebab di media sosialnya kalau kita tengok, alhamdulillah dalam bulan Ramadan ni dia berhijab. Jadi bila berhijab ni sesuatu perkara yang baiklah kan. Betul. Jadi ada yang tanya ni nak berhijab ni sampai bila? Adakah dalam bulan Ramadan je? Kita sepatutnya tak payah keluarkan soalan-soalan begitu. Bila orang nak berubah, kita puji, kita berikan semangat kepada mereka. Jadi, kalau kita tengok rata-rata netizen ni, saya ni Zack semua dah perasan lah. Maksudnya dalam media sosial ni, kalau anda seorang yang sangat baik pun akan dikutuk. Betul. Kalau anda seorang yang sangat jahat pun anda akan dikutuk. Ya, betul. Macam inilah dekat YouTube kan. Okay, Zack antara orang yang buat YouTube. Dulu mula-mula Zack buat YouTube kalau orang dislike video tu rasa down. Terus macam orang tak suka aku. Tapi bila kita perhatikan balik macam apa Muaz cakap, bila contohnya kita pergi ke video ustaz-ustaz yang bagi agama apa semua pun ada dislike video. Maksudnya apa yang kita nak katakan kat sini, dalam dunia mesti akan ada benda-benda macam ni. Betul. Jadi kalau kita nak benda yang positif lah sebenarnya. Kita tak nak. Bila orang tu buat baik, kita kena beri dorongan, kita kena beri sokongan kepada dia supaya dia akan lagi bersungguh-sungguh untuk beristiqomah dalam melakukan kebaikan tu. Okey, jadi oleh kerana itu kalau kita tengok ramai orang yang buat konten-konten yang boleh menghiburkan hati orang lain ya. Antaranya saya tertarik juga dengan video yang dibuat oleh Daniel ni, bagaimana kreatifnya dia bagaimana dia menyelang-nyelikan waktu tu. Anda ada tengok tak? Anda boleh cari nanti dekat YouTube ke mana. Nanti kita akan share bagaimana dia selang-selikan apa yang PM kata dan apa yang dia cakap. Walaupun sebenarnya bukannya dia berjumpa pun. Ini kita tengok kreatif Zack. Zack pun banyak buat video-video yang kreatif. Walaupun tak ada kat situ, tapi Zack boleh buat dia ada kat situ. Yes. Sebab apa betul, nanti kita check out video tu. Sekarang kita nak tengok video viral di mana mungkin anda pernah dengar The Brothers Ramadan 2020. Pernah dengar? Mungkin pernah dengar? Pernah. Saya tengok balik lagu Ramadan yang dulu-dulu. Jadi ini yang terbaru untuk anda. Bertemu kembali dengan Ramadan, ku rasakan bahagia menyelubungi. Ya Allah, dan ku bersyukur
bersyukur kau pertemukanku semula Ramadan yang mulia. Di Ramadan ya Allah, rahmatmu ku rasa, ku banyakkan beribadah, tahu pengampunanmu melangit tinggi. Ramadan rahmat dari ilahi. Zack, kalau dia cover, saya memang antara yang tak sabar nak Aduh, tengok. ya. Betul lah Zack. Kalau kita tengok Brothers ni memang sentiasa relevan. Ya. Ya, dan saya rasa mereka ni pun tak pernah berhenti. Kalau berhenti pun dia orang bekerja di belakang tabir. Ya. Ha. Dalam kita sebut pasal Brothers ni sebenarnya Allahyarham Saleh. Allahyarham Saleh merupakan saya punya guru juga dalam bidang nyanyian. Jadi harap anda semua dapat terus sedekahkan Al-Fatihah kepada dia yang merupakan salah seorang Brothers yang meninggal dunia. Jadi teringat pada dia semalam hari guru. Kena tengok pula video Brothers, teringat pada Allahyarham tuan guru saya Muhammad Saleh. Baik, jadi macam-macam lagi kita akan kongsikan kepada anda semua. Dan sekarang ni kita nak bagi tahu anda, kena ingat kita takkan cakap kosong. Kita takkan kosong, kita ada surprise untuk penonton-penonton Borak Kopitiam. Alright, Apa jadi surprise tadi ni, Wan? anda dah dengar Brothers untuk lagu Ramadan 2020 ni. Jadi sekarang ni kita bersama dengan kumpulan Brothers. Alhamdulillah mereka bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wow, ini abang-abang legend ni. Betul. Was. Jadi kami rasa terkejut juga pagi-pagi ni kita dapat kumpulkan alhamdulillah bertiga ni, kita ada Abang Yasin, kita ada Abang Syah dan juga Abang Faiz yang bersama dengan kita. 3 lokasi yang berbeza mereka ni Zack. Ya. Tapi kita dapat satukan, inilah dia antara hikmahnya kan. Walaupun tak boleh datang ke sini, kita boleh bersama dengan mereka Ya, apa pun Abang Syah memang sangat stylo pagi ni. Kalau tengok pada kursi tu dia seorang gamer ni. Itulah dengan mikrofon tu semua. Okey abang, macam mana mungkin boleh kongsikan sedikit macam mana proses PKP ni untuk kumpulan Brothers? Yasin. Silakan Pak Yasin. Siapa nak jawab? PKP itulah PKP semacam mana kita semua tahulah, kena duduk rumah lah, tak boleh buat apa lah kan. So buat apa yang boleh buat lah sepanjang PKP ni, antaranya kami buat lagu Ramadan tu lah. Sahabat kita Syah dia dia susun lah muzik semua dan dia pun email, so kita dah buat buat production melalui internet lah, tak boleh jumpa kan. Okey, jadi kita dah tengok itulah produknya tadi. Alhamdulillah walaupun daripada rumah dapat juga bekerja macam biasa. Akan tetapi kita nak tengok juga dari segi penerimaan lagu untuk Ramadan 2020 tu bagaimana agaknya apabila dah dikongsikan kepada semua. Silakan mungkin Abang Syah. So far saya nampak dekat situ kita trigger memory lah. Kita trigger memory. Banyak feedback yang beritahu rindu dengan lagu tu, dan every Ramadan pun dia akan ingat lagu tu, akan play lagu tu. Jadi betul lah macam mana dicadangkan daripada Yasin, dia petik dekat WhatsApp, so kita pun terus usahakan. Dan lagi satu, lagu Ramadan ni sendiri dia reminder untuk kami juga, sebab dia ada satu, saya personally dekat situ ada satu lirik daripada lirik dia Brother Yasin buat dengan lagu ni. Andainya ini Ramadan yang terakhir, aku harap ianya akan menjadi pembela pada kita nanti di akhirat nanti. Itu satu line yang memang saya every time kalau lagu dimainkan itu akan sangat saya emphasize lah. Kalau ini Ramadan yang terakhir, semoga ianya menjadi dia membela nanti. Baik. Okey, sekarang kan macam kita dapat tengok kan, musim PKP ni ramai orang bekerja di rumah. Terutama sekali yalah artis-artis buat cover dan sebagainya. Adakah lepas ini Abang Faiz mungkin Abang Faiz boleh jawab, adakah lepas ini artis akan lebih selesa, okey, kita buat dekat rumah jelah. Kita tak payah nak consume time pergi studio sebagainya. Macam mana? Okey. Pandangan saya macam ni, sebenarnya kita dalam keadaan sekarang ni kita ada norma baru. Maksudnya cara kerja dah lain. Sebenarnya saya tengok dulu lah kalau tengok dalam TV tu, kalau berita ke, kalau ada kita panggil video conference macam ni, dia satu press conference yang kita rasa yang besar lah, maksudnya penting. Mungkin antara pemimpin luar negara dengan wartawan Malaysia contoh. Betul.
kita pun tak pernah cuba. Tapi sekarang ni dah jadi satu norma baru, iaitu semua orang pun dah buat macam ni. Kita pun dalam tempoh PKP ni saya rasa dah 4-5 kali kita buat berada dalam on air dalam bentuk yang macam ni. Tapi dari sudut produksi untuk muzik, sebenarnya kita boleh buat walaupun dulu kita rasa sukar, tapi alhamdulillah dengan gadget yang ada, dengan ilmu yang ada, kita boleh atasi masalah tu dan kita dapat juga hasilkan video ataupun muzik yang bagus, yang kualitinya boleh diterima. Tetapi dari segi kesukaran dia dan juga nak jaga kualiti tu, saya rasa kalau keadaan kembali okey, saya rasa artis akan kembali balik juga ke studio. Sebab dari segi contoh, dari segi cara kerja mungkin lebih mudah. Kedua, kualitinya lebih terjamin dan lebih standard. Itulah pada pandangan saya. Betul. Tetapi Jadi untuk sekarang ini saya rasa dah jadi norma baru dan semua orang pun ikut dengan cara macam ni setakat inilah. Okey. Jadi Abang Yasin sendiri selaku komposer yang banyak mencipta lagu, jadi bagaimana hikmah PKP ni? Mungkin ada banyak idea-idea lagu yang telah pun diilhamkan semasa berada di rumah, Abang Yasin? Adalah sikit-sikit, tapi nak kata PKP ni memang menjadi satu medium yang terbaik untuk kita menjadi lebih kreatif, tak jugalah. Sebab lazimnya komposer, penyanyi, musician mesti kita nak bertemu kan, kita nak bekerjasama di studio. Sebab kalau kerja over the internet ni, nombor satu, internet ni tak cukup laju sebenarnya untuk nak tampung segala-gala kualiti audio dan sebagainya. So akanlah jadi kena email file besar dan sebagainya. So saya rasa memang bukanlah yang terbaik lah. Tapi apa nak buat, kita dah sampai situasi yang macam ni. So kita pun melihat masa depan ni ada macam-macam cabaran lagi. Sebab persembahan tak dapat dilakukan, tak boleh nak buat konsert dan sebagainya. So nampaknya golongan seniman ni bakal mendepani cabaran-cabaran yang baru yang akan datang lah. Dan semoga semua boleh bertahan, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Baik, Abang Syah, ini soalan saya rasa ramai peminat-peminat nak tanya. Sebab kita tahu ramai kumpulan nasyid yang buat comeback. Macam sebagai contoh, Inti baru-baru ni keluar Setanggi Syurga 2020, Permula Zulu Sesungguhnya 2019 dan sebagainya lah. Dan ini Brothers keluar Ramadan 2020. Kalau Abang Syah sendiri secara peribadinya, ada tak dalam banyak album yang Brothers dah keluar, ada tak beberapa lagu yang sebenarnya Abang Syah rasa teringin sangat-sangat nak buat balik lagu tu, nak remake balik lagu tu? Lagu apakah itu? Kalau saya sendiri saya akan pilih daripada album pertama Brothers We Are tu untuk dibuat semula. Sebab dia akan totally dapat production yang baru. Dan apa saja lagu yang kita bawa pun dia akan nafas baru sebab Arwah Saleh dah tak ada. So kita perlu susun semula. Kalau nak ditanya saya suka bawa macam Muslim Country Kid, macam lagu fun-fun album pertama lah. Macamnya ke situ lah saya akan. Doa Perpisahan pun bagus juga untuk buat sekali lagi. Doa Perpisahan lagu motivasi lagu motivasi kita. Betul juga agak. Dan macam tak silap saya, album baru-baru ni pun lagu Untukmu Ibu pun dibuat semula kan? Tak buat semula pun. Tak buat semula. Rekod balik pun bukan tidak, lagu untuk ibu tidak. Untukmu Ibu tak Tapi best pun lagu ni. Okey. Jadi kalau kita tengok juga bagaimana agaknya dari segi kerjaya masing-masing, mungkin Abang Faiz boleh kongsikan sendiri, macam Abang Yasin kata tadi, anak seni sekarang ni akan berdepan dengan satu cabaran yang sangat hebat. Jadi mungkin Abang Faiz and Brothers sendiri dah ada perancangan dah. Okey, kita kena buatlah beberapa bulan punya perancangan ataupun tahun depan juga. Kalau kita tak jadi ini adalah plan kita. Mungkin Abang Faiz sendiri dah ada perancangan untuk diri sendiri dan juga Brothers. Kita bawa Grab lah. Itu yang paling senang, paling cepat, betul. Plan dia kalau tak ni balik kampung lah. Okey, kalau kita nak berbincang secara serius, sebenarnya soalan ni sukar sebenarnya sebab kita tanya pakar ekonomi ke, tanya geng-geng yang memang dalam bidang ekonomi pun. Semua kata masa depan gelap. Bukanlah gelap, tapi sukar. Semua pun bukan apa. Masalahnya satu dunia masih tak boleh nak jangkakan what's next dalam masa tempoh 3 bulan akan datang ni macam mana. Dan bila akan settle, itu yang so maksudnya kalau kita cakap adakah dalam masa 3 bulan okey ke? Belum lah, orang tak boleh cakap lagi. 2021 okey ke? Orang tak boleh jawab. Jadi kita apa-apa nak buat pun kita kena rancang, tapi perancangan tu kita kena fokus dulu masa depan. Tapi sebabkan kita tak boleh nak fokus masa depan,
Jadi sedikit sukar kita nak tentukan jalan mana yang perlu kita ambil. Cuma pada saya sekarang ini adalah kita kena, satu bagi saya kena kreatif. Kreatif maksudnya kena berfikir sikit apa yang kita boleh sumbangkan, apa yang kita boleh jadikan kerjaya ataupun apa yang boleh menampung kita. Yang kedua adalah kita dari segi ekonomi kita kena berjimat ataupun kita panggil kena berhemah lah. Mungkin kita ada tabungan dan sebagainya, kena berbelanja sebab kita tak tahu sampai bila kita punya tabungan itu perlu digunakan. Bila next kita akan kembali untuk dapat balik, nak tambah balik kita punya tabungan. Yang ketiga bagi saya, kita kena banyak doa kepada Allah lah, agar Allah tunjuk kita satu benda ataupun tunjuk kita jalan agar apa-apa masalah ke apa-apa yang kita rancangkan ni, itulah yang terbaik untuk masa depan. Sebab kita tak tahu. Jadi kita kena kembali kepada pencipta kita lah, sebab dia lah yang maha mengetahui. Kena selit sikit boleh? Boleh. Okey. So sekarang ni dah jelas yang memang working platform is actually memang through internet. Apa saja sekarang secara tiba-tiba dah convert kepada video conferencing semua lah kan. So saya rasa kalau siapa yang mendengar ini dah ada kemampuan, actually kena strengthenkan yang apa-apa saja yang di dalam atas talian punya benda dan create job dari situ. Kena create job, tak boleh makan seorang. Sebab di sini banyak orang stuck dengan satu creativity dan capacity yang ada. Even media pun, media platform memang semua ke arah situ, TV station ke apa semua akan ke arah situ, tapi try plan dan create jobs dekat situ. Baru dia akan, saya rasa ekonomi akan okey. Sebab dia akan pergi years ni, dia tidak akan pergi 3 bulan 4 bulan ni. Ini saya rasa satu dunia punya hal. Baik. Itu dia antara sedikit perkongsian kita kongsikan bersama dengan Kepulauan Brothers. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Abang Syah, Abang Yasir, Abang Faiz yang bersama dengan kita. Kita doakan perjalanan seni ini akan berterusan. Kita respect bagaimana Kepulauan Brothers ini bertahan bersama-sama. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wow, brothers I love my job lah. Zaim pula Muaz. Jangan salah sebut partner ya. I love my job because dia salah sebut partner. Tapi tak apa, sebab Zaim, sebab awak bukan seorang. Sebab ramai orang kata Zaim tu saya. Saya tu Zaim. Sebab mana-mana pun makcik, saya selalu tengok awak jual barang. Okey, tak apa, kita refresh balik, kita rehat dulu. Kembali lepas ini Borak Kopitiam. Muaz, ni Muaz. Kan Zaim. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami bangun pagi sambil menonton Borak Kopitiam ni. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sama-sama menyambut Syawal. Betul. Syawal yang sederhana akan tetapi kita kena raikannya dalam keadaan yang bersederhana. Ya, kan? betul. Cakap pasal Syawal, kita masih lagi berada di bulan Ramadan, di mana 24 Ramadan ni kita masih lagi tinggal sisa-sisa Ramadan itu, dan kita kena ingat bila kita sebut pasal Ramadan, kita sebenarnya Ramadan ini bukan semata-mata menahan lapar dan dahaga, dan sebab itu di talian kita ada seorang yang sangat-sangat luar biasa bersama dengan kita, Profesor Muhayya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaid dan Muaz. Wah, peti tengok. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah. Kita dapat bersama dengan Prof ni pun kita rasa cukup bersyukur sebab kita semua sedia maklum Prof pun dalam keadaan begini nampaknya walaupun berada di rumah tapi sibuk dia macam-macam yang telah pun dilakukan dan dibuat Tapi kalau kita tengok Prof sekarang ni kalau berpuasa ni macam Zaid kata tadi bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, banyak benda yang kita harus tengok, dan alhamdulillah saya rasa Prof kali ni punya Ramadan dia memang sangat berbeza. Semua orang ada masa yang banyak. Semua orang dapat memperbaiki diri, dan bagaimana Prof tengok? Adakah Prof bersetuju dengan apa yang kita katakan ni, Prof? Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya inilah Ramadan terbaik yang saya secara peribadi. Sebab sebelum ni kita masa Ramadan, kita nak ibadah banyak, nak baca Quran, tetapi selalunya kita sibuk kan. Saya doktor lagi lah, ada patient dan sebagainya. Tetapi Allah berikan satu situasi di mana apabila kita ada satu pandemik yang kita tak tahu kena penyakit atau tidak, maka saya rasa banyak orang semua nak jadi baik, betul tak? Betul. Nak banyak berdoa, nak tingkatkan sistem imun kita, sebab virus ni kita lawan bukan dengan obat, dengan sistem imun kita, sel tubuh kita. So kalau kita negatif, sistem imun kita kurang. So kalau banyak dosa, sistem imun kita kurang. So banyak orang jaga solat, banyak orang bertaubat, dan subhanallah tengok negara kita macam semalam cuma 17 kematian. Maksudnya kita sedang making progress. So saya yakin ramai orang sedang banyak berdoa, bertaubat, memperbaiki diri. So memang sangat baik.
Dan masa yang Allah beri ni saya yakin semua banyak baca Quran dan nak ujung-ujung Ramadan ni semua orang tak sabar-sabar nak mendapat Lailatul Qadar. Betul, Prof. Baik, Prof. Sekarang ni betul, saya setuju dengan apa yang Prof kata. Dan ada juga segelintir yang mengatakan Ramadan kali ini kita tak boleh keluar rumah disebabkan PKP dan sebagainya. So bulan Ramadan ni kita lebih dikuarantinkan dalam rumah, penglihatan lebih terjaga dan kita tak pergi bazar dan sebagainya, tidak membazir. Dan ada orang kata itu merupakan satu kebaikan. Jadi adakah ia benar, Prof? Apa pendapat Prof? Betul, tepat. Satu macam ni, kalau sebelum di Ramadan, bila kita pergi bazar dan sebagainya, kita pergi shopping tengah lapar. So semua nak beli kan? So banyak pengalaman kita dah lama asyik terbuang makanan. Dan bagi ni pula yang bagus ni, saya cakap macam ni. Duduk rumah, banyak orang dapat memperbaiki hubungan keluarga. Yeah. Sebab Zaid dan Muaz ingat dia, hidup kita ni ada 3 kehidupan. Yang pertama, hidup rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun tengah malam, kita solat, kita dengan Allah. Kemudian kita ada hidup peribadi kita dengan keluarga. Yang ketiga, hidup kita dengan orang awam, public life. Perasan tak Zaid Muaz dan penonton sekalian? Sebelum ni kita sangat sibuk dengan public, betul tak? Dengan office dan sebagainya. So tak ada masa untuk keluarga. So bila kena duduk dalam rumah, masa itu masa dia buka kanta kebenaran. Kalau sebelum ni kita tidak cukup memberi perhatian pada anak-anak kita, ataupun akaun emosi saya kurang, baru kita nampak, oh saya kurang daripada anak-anak. So saya yakin banyak orang menghadapi ketenangan sebab bila kurang kita punya public life, kita lebih banyak memperbaiki perhubungan kita dengan keluarga dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So yakin dah, ingat formula ni, Zaid Muaz penonton ingat formula ni ya. Siapa jaga hidup secret dia atau hubungan dengan Allah, kalau mantap, InsyaAllah hubungan dengan keluarga sangat mantap berkasih sayang. Dan insyaAllah siapa lepas PKP ni, bila pergi kerja, bila jumpa public di Facebook macam saya kat sini pun, boleh tak saya senyum kalau saya lepas bergaduh dengan suami? Tak boleh kan? Jadi kalau kita bahagia dengan Allah, senang dengan Allah, bahagia dengan keluarga, kita gembira dan menggembirakan orang lain. So, tentunya negara kita akan bertambah baik sebab kalau satu orang memperbaiki diri dia, InsyaAllah. So, memanglah kita menjaga mata kita sangat baik, jaga hati kita, jaga tidak balas kita cara makan. Okey, Prof. Dan kalau kita lihat, Alhamdulillah, hati kita jaga dengan baik, mata kita jaga dengan baik. Akan tetapi kita terlepas pandang pula, Prof. Tangan kita tak jaga dengan baik. Tangan kita yang menaip, yang melontarkan kata-kata di media sosial. Ini yang kita paling risau ni, Prof. Semayang dah ngaji Quran dah dengan keluarga Tapi tiba-tiba bila depan komputer, kita lupa diri. Sebab orang tak nampak. Kita boleh lontarkan je apa-apa perkara. Itu je, Prof. Sekarang ni cabaran kita, saya rasa itulah yang kita nak hilangkan tu agak sukar. Boleh macam ni. Kita type tu satu tabiat. Tabiat ni satu benda automatik kita buat tanpa sedar. Jadi kita kena ubah tabiat ni. Ingat macam ni ya. Tangan ni macam mulut jugalah. Kalau kita jumpa orang, mulut sekarang ni mulut jadi tangan kan. Ingat macam ni. Dengar perkataan ni semua orang. Tangan ni kita angkat takbir Allahu Akbar. Tangan ni kita angkat tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi janganlah tangan yang sama menaip sesuatu yang memberi aib pada orang. Sebab salah satu tanda mukmin sejati, orang lain selamat daripada kata-kata dan tindakannya. Jadi kalau bayang macam ni ya, tangan kita ni macam kalau teko, ada air, corong mulut tu mulut kita. So kalau hati kita bersih, yang keluar daripada teko tu pun air teh, keluar air teh. Jadi kalau kita nampak dengan Allah baik, tak akan je berlaku orang yang jaga Allah dan baik akhlaknya akan tak yang tak baik. Jadi kalau kita type tak baik, berarti memang hati tak baik. So kita mesti banyak taubat, minta maaf dan maafkan orang. Istighfar banyak-banyak. Dan berdoa pada Allah, ya Allah, aku ni kenapalah, aku ada tangan yang bawa aku pada api neraka. Tolonglah, tolong, minta bantuan pada Allah. Muaz, Zaid, nak tahu ya, nak ingatkan, kita jadi baik bukan sebab kita baik ya. Kita jadi baik sebab Allah beri hidayah. Mintalah hidayah dan taufik pada Allah. Jadi siapa yang sedang buat baik, jangan bajet bagus. Jangan pandang orang. Jangan label orang. Bersyukur Allah pilih kita buat baik. Dan doakan kawan-kawan kita yang belum dapat buat baik lagi. Saling mendoakan.
Betul, itu ada pros and cons dia sebenarnya Prof. Di mana sekarang ni ramai orang bila nak buat benda lain tu tak boleh. Jadi dekat rumah banyak main social media dan sebagainya. Jadi kita boleh katakan juga tu Muaz, itu pros and cons je lah. Betul. Baik, Prof. Ni kita dapat tahu yang Prof melancarkan e-book. Ni bila Prof Muhaya punya e-book ni, saya rasa satu benda yang tak boleh dilepaskan. Mungkin Prof sendiri boleh kongsikan dengan kami sebenarnya e-book tu bagaimana, apakah isi kandungannya dan sebagainya. Okey, macam ni. Saya setiap pagi pukul 7 pagi saya akan live. Hampir 1,000 orang online menonton apa saya cakap. Dan soalan yang ditanya semua stres. Suami baran, anak nakal, macam-macam lah. So, saya buat satu e-book tadi ada formula bebas stres. Saya berikan daripada start bangun pagi sampai akhirnya yang saya amalkan sendiri. Amalan orang tentu macam mana nasib positif saja. So, saya sharekan dalam buku ni dan buku ni juga sebagai tambah saya akan beri 3 lagi buku sebab rasa tak cukup saya nak beri formula kehidupan. Satu lagi hashtag Raya Jiwa. Satu lagi nak beri 12 tips yang kita buat setiap hari untuk tentukan hidup kita tenang, bahagia dan gembira. Dan hanya akan dilancarkan pada hari Jumaat nanti 22 bulan 9 pagi. So pergi ke profmuhaya.com boleh dapatkan buku tu. Okey, sekarang ni lebih mudah nampak Prof pun sentiasa mengikuti perkembangan terkini. Boleh baca pada e-book saja. Jadi kita boleh perolehnya dengan mudah dan boleh simpan, takkan hilang. Itu yang paling penting tu. Lepas tu kalau stres kan boleh buka anytime. Kan? Rasa stres buka anytime. Dan kita ni kalau nak tahu siapa kita, lihat siapa kita jadi 5 tahun akan datang, lihat siapa kita jumpa dan buku apa kita baca. Sebab sejak kita baca, itu masuk makanan minda kita. Dan tahu tak, apabila kita dapat ilmu, kita ubah persepsi atau kanta kehidupan kita. Bila kita ubah, melihat sesuatu dengan baik, maka kita nampak semua baik. Zaid dan Muaz, saya tengok you all nampak baik semua. Alhamdulillah. Dalam hati saya ni, kalau boleh nak sayang semua orang. Nak semua orang masuk syurga. Dan kata-kata macam ni, semua orang baik, cuma tak tahu dan kadang-kadang lupa nak jadi baik. Jadilah kita contoh pada orang lain. Rahmatan lil alamin. Tujuan hidup kita untuk menyuruh orang pada Allah, bukan pada benda lain, insya-Allah. Terima kasih banyak Prof. Perkongsian yang sangat baik, sangat luar biasa, sangat positif. Rasanya kejam rohani kita telah diberi makan. Betul. Oh lama, memang best. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof kerana sudi meluangkan. Ya Prof. Terima kasih. Doa dapat Lailatul Qadar, Doakan insya-Allah. semua dapat Lailatul Qadar dan nak tahu ramai orang jumpa Lailatul Qadar tapi tak semua dapat. Nak tahu kita dapatlah kita makin bertambah baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih kerana meluangkan masa Prof. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Wow. Muaz, kenapa bergenang air mata tu? Saya bila dengan Prof ni seperti ibu-ibu kita. Bila ibu kita dalam banyak-banyak perkara kalau ibu kita cakap, kita mesti dengar. Kita mesti patuh. Tapi kalau ibu kita cakap kita tak nak dengar, ada sesuatu yang sangat dahsyat di dalam diri anda yang anda kena berubah. Kalau orang lain semua tak boleh cakap, anda tak nak dengar. Suami cakap, anda tak dengar. Tapi kalau dengan ibu ni kita selalu kalah. Betul. Kan? Jadi kalau dengan ibu pun anda tak kalah, dengan siapa lagi yang anda nak dengar cakap? Jadi itu satu masalah tu. Sama-samalah kita menyebarkan kebaikan, insya-Allah. Sentiasa positif macam Prof kata tadi. Kita sentiasa cakap orang ni baik. Kalau orang ni belum baik, belum sampai waktu dia nak jadi baik. Betul. Jadi kita doakan dia lah, Zaid. Betul, insyaAllah. Jadi kita cakap benda baik dan ini pun benda baik yang menyeronokkan yang kita nak kongsikan, di mana usaha seorang pemuda dari Kelantan ni, Muhammad Akif Aizak nama dia, dia menghasilkan potret Terima Kasih Abah. Buat siapa tahu Muaz? Buat Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin. Nampaknya membawa tuah kepada beliau di tengah-tengah situasi PKP ni dan Ramadan yang baru tiba ni. Menurut Ramadan ni, menurut beliau potret Perdana Menteri ini menjadi bersiaran ketika live dekat Facebook, dan itu bukan sahaja dikongsikan ramai netizen sebelum ni, tetapi turut mendapat perhatian daripada pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Jadi ini sebenarnya potret ni tak tahulah kalau Z pernah nampak dekat social media, pernah scroll, siapa buat ni? Jadi dia melakarkan, dia buat live buat live, dia melakarkan rasa terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terima kasih Abah potretnya. Dan ini mendapat perhatian yang paling best tu, pejabat Perdana Menteri tu. Dan walaupun mula-mula dia risau skamer lah. Sebab dia takut tiba-tiba katanya daripada pejabat Perdana Menteri dia takut skamer, tapi alhamdulillah ternyata ianya betul. Dan itulah dia kita sebarkan kebaikan. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita buat benda ni, niat kita benda yang baik kita buat sebab kita suka, kita sayang pada sesuatu tu, insya-Allah kebaikan akan datang. Tapi cuba niat kita fikir, kita buat sesuatu ni, aku nak kasih viral lah, benda ni mesti meletup lah, benda ni akan naikkan nama aku lah.
Jadi niat daripada awal tu dah salah. Jadi kalau kita semua berniat daripada awal lagi, setiap kali kerja kita tu adalah benda yang baik, insya-Allah kebaikannya kita dapat lihat seperti potret ini yang akan diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, insya-Allah. Yes, baik, insya-Allah. Baik, sekarang masih lagi kita di bulan Ramadan. Tapi tak ada alasan untuk kita tak boleh fit. Aku bila cakap fit ni Muaz, saya takut. Dan bersama dengan kita ada Kak Absah Haji Pali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Muaz dan Zack. Yes. Okey, jadi kita nak betul tingkatkan kecergasan Ramadan ni. Macam mana ni? Okey, dengan ceritanya kalau kat rumah pun kita boleh buat sendiri Zack sebenarnya. Kan? Boleh. So, memang bukan alasan lah kalau masa bulan puasa lagi kan ataupun PKP ni kita tak buat workout kat rumah lah, senaman kat rumah. Memang bukan alasan. So, memang boleh buat. Okey, jadi mungkin kita boleh kongsikan antara yang selalu dibuat oleh Akak sendiri and the team yang mungkin boleh buat secara sekarang. Saya tengok orang buat fitness pun menggunakan Zoom, semua ramai-ramai. Dia ikut koreograf, semua ikut je kan. Jadi basically sebab kita tahu bulan Ramadan ni kita tak boleh keluarkan tenaga yang banyak sangat. Satu, sebut masa puasa tak larat. Itu alasan. Yang kedua, bila dah berbuka nak buat senam, tak larat juga, makan ada dalam perut. Jadi apa yang kita boleh buat lah, memudahkan semua orang boleh buat ni? Okey, so kita tengok dekat visual ni, tim saya Liza dan Atin kita dah buat sebelum ni dekat untuk Borokopitiam lah. So kita nampak kat sini kita ada guna dumbbell, dekat sebelah kiri tu Liza dia guna kerusi. So ini kalau dah macam orang yang mungkin susah untuk bergerakkan, untuk berdiri, so dia boleh guna kerusi. Ini mostly kita guna untuk otot ni di yang tadi tu mostly untuk otot bicep, tricep atas sebelah atas. Dan ni ada gerakan kaki sedikit. So yang ni pun sama juga. Ini kira overall lah semua, ada seluruh badan kita workout. Yes. Banyak lagi sebenarnya. So ini sebenarnya Muaz dan Zack, producer pesan kat saya tau. Korang kena exercise sikit hari ni. Saya kena ikut Kena ikut ke? Later. Nanti saya tunjuk sikit. Yang ni kena fokus lah. Okey, yang ni pula ini ada pilihan sama ada you buat dekat lantai ataupun berdiri. Okey, kita ada masih guna dumbbell untuk yang berdiri, yang lantai pun ada dumbbell. So malas-malas rumah tu, kalau malas sangat dah nak berdiri sambil tengok TV ke apa ke kan, boleh juga. Ataupun dumbbell tu tiba-tiba ganti phone pun, siapa yang kaki phone tu kan, boleh juga. Sebab yang ini otot perut, mostly otot perut. So kita ada tegangkan bahagian perut, ada squat juga kan. So boleh refer lah. Ini rasa-rasa Muaz dengan Zack boleh kan? Boleh ni. Boleh ni. Saya selalu buat ni sebenarnya Kak. Ya, Muaz angkat anak saya. Betul lah. Baru semalam pun memang sempat dia angkat anak. Kita angkat anak Kak. Kita angkat anak Kak. Lepas tu kita bau pampers, kita bagi kat mak. Yang sebelah kiri, angkat anak sesuai. Betul? Squat dan angkat. Betul. Ni gerakan. Wah, okey, bola ni, okey, yang ni bola kan. Ini tak ada bola kat rumah? Tak ada bola kat rumah? Alasan. Bola tak apa, guna anak. Betul. Guna anak. Okey. Kalau bukan guna, okey, tak payahlah. Kalau berat sangat kan, mungkin anak kalau dia ni berat sangat, boleh guna cushion kat rumah. Kan? Kalau tak ada apa pun, tak payah guna apa-apalah. Muscle saja pun dah cukup dah. Muscle sendiri. So, ini pun sama. Ini kita memang hari ni kita patternkan semua exercise yang memang sesuai untuk seluruh badan. Yang boleh praktis kat rumah. Sempena PKP ni, you tak boleh pergi outing kan? Dah buat dah. Okey. Kita buat tau. Macam buat video klip lagu budak-budak mengantuk. Pada TV bagi tahu kita buat. Okey. Lepas tu Kak, macam mana? Kita nak kena bangun ke? Dengan cerita kita nak kena bangun ni. Sekarang ni ke Kak? Sekarang? Kena buat. Kena buat semua. Okey, boleh lah. Kita buat sikit lah. Okey. Macam mana? Macam mana kita Akak guide kita? Tapi jangan bagi susah-susah sangat. Saya tak nak jadi udang. Okey. Alright. Saya ambil cushion. Okey. Cushion. Pegang, Angkat. Okay. So ni keyword dia, you two, dua orang ni kena dekat perut ni keraskan. Okay. Dekat perut keraskan, lepas tu... Kalau saya keraskan di live TV, lain memang jadi dia. Gerak. Okey. Gerak.
Okey, lepas tu kita pula angkat kaki pula. Angkat kaki Tu pula. dia Zack! Okey. Okey. Betul. Okey, sekarang kita pergi sebelah pula. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bersama-sama. Perut. Perut, Zack. perut, Zack, perut. Okey. Supaya kita punya core perut ni dapat rasakan kan? Yes. Tarik, angkat. 1. Tengok ni. Tengok six pack. Kak, saya kalau keraskan perut, Kak, 3D TV orang, Kak. Okey. Cukup ke nak lagi ni? Boleh. Ada lagi satu ke? Kak, takkan tu je, Kak. Come on, lagi. We want Lagi? more. Oh, lagi. Okey. Kalau yang tukar lain pula Dah kurang lah perut. Okey. Yang ni tak apalah, tak payah. Okey, cushion lah, cushion. Cushion ni kat tengah, squeeze. Lepas dia kena kat perut tau. Still kat perut. Okey. Depan, squeeze. Oh. Ni. Kena kat sini. Cuba. Dah buat? Betul, Kak? Ni. Sebab bantal ni ringan sangat. So tak rasa masa lu. Ya ke? Aku rasa berat ni. Kalau 1, 2 memang ringan. Cuba buat sampai 10 ataupun 20, 30. Tengok, tengok. 1, 2. Yang first tadi tu pun yang macam ni kan. 1, 2, angkat. Kena buat kerap. So yang akan rasa dekat core area, tapi kaki pun kerja juga. Tangan pun kerja juga. Betul. Wah, betul lah Zack. Macam mana rasa tak Zack? Rasa lain. Saya okey je, Kak. Asalkan tak buat structure macam tu, saya okey lah. Okey. Nasib baik akak tak suruh baring tadi, Zack. Dah risau Saya lah. dengar perkataan baring tu, saya dah pandang Muaz lah tadi. Alamak, nak kena baring ke kan? Okey. Baring. Boleh. Itulah buat sambil baring tu. Senang je, nak try ke? Tak apalah, Kak. Takut nanti kamera akak tu akak baring saya hilang. Akak dah tak nampak. Okey. So macam mana, Kak, kalau orang nak join aktiviti macam ni? Macam mungkin akak ada buat live ke apa ni, macam ni nak pergi tengok? Okey. Macam sebenarnya PKP ni macam kita dekat studio tak bolehlah beroperasi kan. Kalau suatu masa kalau kita dibenarkan outdoor, mungkin kita akan buat dekat luar studio lah. Tetapi untuk sekarang kita ada juga kelas-kelas online macam Zoom, tapi kita lebih kepada kita punya membership yang kita dah ada ahli-ahli sedialah kan. So kalau macam tu dan masa bulan puasa ni kita rehat sekejap, kita fokus, tetapi itu bukanlah alasan bahawa kita tak perlu exercise. Betul, kena. Kan? Betul. Lagi pula nak raya kejap lagi kan, walaupun kita tak berkunjung, kita dah duduk rumah lama kan. So sangat penting untuk kita buat diet yang balance lah. Walaupun kita hari raya kita kalau boleh kita dah tak berkunjung, maksud kita dah lama pula dalam PKP ni, so makanan kita kena seimbang lah kan. Betul. Kita nak OOTD lagi, Kak. Macam mana kan? Saya cadangkan OOTD ambil gambar tahun lepas. Orang tak perasan. Ya, apa pun masih kalau ambil gambar raya baru teringat. Kena jaga 1 meter kat berjarakannya kan? Itulah. Okay. So kalau macam tadi semua nanti kalau siapa-siapa yang rasa nak tips ke, kita akan upload video tadi tu dekat kita punya Facebook ataupun Instagram Lola Fitness Studio. So penonton semua boleh tengok kat situ lah. Kita akan upkan yang tadi tu, yang saya punya instructor 2 orang tadi, Liza dan Atin punya pendidikan. Sesuai kat rumah. Guna apa-apa barang-barang kat rumah boleh. Lesung boleh, tapi hati-hatilah kan. Saya rasa tin susu, Kak. Tin susu. Kan dia ada berapa kilo apa benda semua kan. Ni beras 5 kilo. Beras 5 kilo. Kalau nak berat lah. Barulah. Ambil tepung gandum 1 kilo. Ya. Bocor kena muka. Alright. Terima kasih banyak-banyak, Kak. Terima kasih banyak atas perkongsian. Terima kasih, Kak. Kekal aktif Kekal aktif Kekal aktif, Zack. Nampak? Ada macam-macam cara kita. Kita cakap pasal kekal aktif ni. Nak rehat sekejap, Muaz. Nak rehat lah? Kita rehat luar. Baru buat sikit tadi. Rehat. Kita kembali selepas ni di Borak Kopitiam. Selalu kat telefon lah diorang ni. Itu dia lelaki di telefon, Afiq Syazwan. Muaz. Dia lelaki di telefon. Patut teruklah bapak orang buat macam tu tak kan? Anakku di telefon. Baik, sekarang ni kita ada artis dia sendiri, penyanyi dia sendiri, Afiq Syazwan di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik punya posing tadi Posing tu macam tengok
orang bahan korang. Habis kami duduk berdua, memang kita bahan sama sendiri lah. Kan? Afiq, macam mana? Okey? Okey, alhamdulillah. Ya, Lagi. tadi nak tanya satu soalan lah, simple ni. Kita start dengan soalan ni dulu. Kenapa lelaki di telefon, kenapa bukan awet? Sebab sekarang korang telefon siapa ni? Sekarang? Kenapa telefon lelaki? Ha? Kenapa telefon lelaki? Kenapa telefon Lelaki telefon lah ni. Oh, kenapa telefon lelaki? Okey, maaf. Kenapa? Boleh tahan enggak kau ni, Fiq? Mencabar. Dia mesti PKP macam ni lah jadi. Yalah tu. Dia dah lama dia, tapi dia rambut dia terus kan walaupun dia kat rumah. Ya, Afiq Syazwan Afiq Syazwan memang terkenal dengan dia punya kekemasan. Sebab tu. Sebab tajuk dia ni Afiq Syazwan kian menyerlah. Ni Afiq nak tanya lah, Afiq, musim-musim PKP ni kan. Macam mana sebagai seorang penyanyi, seorang artis, seorang performer, so bila PKP ni sasalah tak ada event dan sebagainya. So mungkin Afiq boleh kongsikan sikit apa yang Afiq buat kat rumah, macam mana Afiq menjana pendapatan dan sebagainya. Mungkin kalau boleh kongsikan sedikit. Okey, macam biasalah. Selalunya Afiq mencari pendapatan. Macam mana nak mencari pendapatan yang baru lah. Macam Afiq baru-baru ni ada berniaga dengan nenek Afiq, berniaga daging dendeng untuk sepanjang bulan puasa ni. Kemudian pada masa tu juga Afiq sebenarnya tak adalah orang kata fokus pada bagaimana nak jana pendapatan sebab Afiq masih lagi belajar. Afiq habiskan Afiq punya degree panjang PKP ni di rumah saja, semuanya online. Benda tu sebenarnya pada mulanya memang orang kata satu cabaran yang sangat susah lah sebab dengan line yang tak berapa nak laju. Kemudian pada masa yang sama dibagi masa 1 jam sahaja untuk kita menjawab exam. Itu benda orang kata challenge lah. Kadang-kadang menjerit-jerit juga dalam bilik menjawab exam saja. Sebab dengan masalah sistem, kemudian kita baru nak submit, time tu lah tiba-tiba sistem down dan 5 minit lepas tu tiba-tiba waktu dah habis. Itu cabaran bagi Afiq yang menjawab exam secara online. Dan makin lama dah nak dekat raya ni tiba-tiba dah nak habis dah 1 sem. Tahu-tahu genap dah 1 sem. So bagi Afiq sebenarnya masa tu sekejap sangat berlalu. So Afiq cuma fokus pada belajar waktu PKP ni. Kemudian pada masa yang sama career Afiq masih lagi diteruskan. InsyaAllah dalam masa terdekat ni akan keluar juga single terbaru. Wow. Walaupun dalam PKP ni ada juga single akan dikeluarkan. Apa tajuknya? Lelaki PKP? tak ada lelaki, tak ada telefon, ada lain dulu. Dia dah lain dah. Okey, sebab kalau kita tengok beat lelaki di telefon ni dia rentak dia fast. Reggaeton sikit. Jadi bila orang dah boleh terima ni, adakah Afiq akan teruskan juga? Sebab kita nampak ada beberapa penyanyi juga bila dia dah kena dengan rentak tu dia akan teruskan untuk single-single yang seterusnya. Betul? Bagaimana dengan Afiq? Okey, macam Afiq dia lain sikit. Afiq mungkin tak kekalkan macam mungkin Afiq dah tahu orang tu suka dengan karakter Afiq macam ni. Afiq pembawakan Afiq pada lagu, sesebuah lagu macam tu Afiq tak akan kekalkan. Afiq akan cuba lagi mencari lagi apa keistimewaan dalam Afiq Syazwan ni. Macam Afiq Syazwan ni orang lain kan. Jadi Afiq suka benda tu, suka kelainan. Jadi Afiq akan mencari lagi benda baru. Macam lagu baru ni pun sebenarnya lain daripada reggaeton yang Afiq dah keluarkan pada Lelaki Telefon ni. So lain, genre yang berlainan dengan reggaeton. Baik. Lelaki di Telefon ni sebenarnya kita tahu lagu ni. Kita memang familiar dengan lagu ni, keluar dekat radio dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita mungkin tak gali lebih dalam, maksudnya dari segi cara macam mana pre-production dia. So mungkin Afiq boleh kongsikan sedikit siapa punya idea untuk cetuskan, okay Afiq, this time kau kena lain sikit. No ballad, kau buat macam ni. Lepas tu siapa komposer, lyricist sebagainya. Cuba Afiq ceritakan secara ringkas. Ya sebenarnya Mr. Ho lah, Papa Ho saya lah. Uncle Ho. Saya Papa Ho lah. Uncle Ho, ya. Dia sendiri yang bagi nasihat macam, Afiq, you kena cari sesuatu lah dalam diri you. Dia cakap, cari sesuatu dalam diri. Apa dia ni kan? Lepas itu bila dia kata, kalau you boleh terima cabaran, saya bagilah. Okay, bila dia bagi satu task, dia bagilah task ni. Lagu ni, first Afiq dapat, Afiq macam, lagu apa ni? Kan? Sebab tu bila Afiq sendiri dapat lagu ni, Afiq macam, ni lagu apa? Afiq takut bila Afiq releasekan lagu ni, orang pun akan bertanya, ni lagu apa? Jadi, macam biasalah, setiap artis mungkin ada perasaan tu, tak confident dengan kerja mereka sendiri. Jadi, bila dapat idea asal daripada DJ Fast dan juga Aziz Beat, diorang ni yang
orang kata mengolahkan lagi. Dia orang kata Afiq jangan risau, bila Afiq dah record, dah masuk studio, siap je Afiq record, kita akan buat lain daripada yang lain. Maksudnya kita akan tengok apa yang Afiq ada, daripada situ kita takkan ikut idea diorang. Maksudnya dia akan tengok apa yang Afiq throw idea, daripada situ baru dia akan olahkan daripada idea Afiq bagi tu. Jadilah sebuah lelaki dari telefon. Sebab asalnya demo pun tak macam ni bunyi dia. Baik. Lain. Okey Afiq, apa-apa pun terima kasih banyak Afiq kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami kat Borak Kopitiam. Semoga Afiq terus menyelah, dah menyelah, kian menyelah lagi. Yes. Dan berjaya Amin, tamatkan insyaAllah. degree Thank you, dengan cemerlang, Fik. Amin, insyaAllah. Jangan selalu dia telefon, Fik, kerana kelak membahayakan diri. Alright Afiq, bye-bye. Assalamualaikum. Saya belajar di telefon. Jadi, okey. Belajar di telefon dia kata. Belajar di telefon okey. Dulu masa bercinta, berapa lama kau kat telefon, Zack? Oh, kalau lama. dating, ingat berapa lama? Saya Record ingat. Saya ingat. Saya selepas sah tu saya lupa lah semua. Alah, Saya tak ingat lah itu. ha? Dulu kita masa bercinta kan. Alright. 5 jam, 6 jam tu biasa. Alright, okey. Jadi guys, nampak tak? Zack kalau Muaz borak memang takkan habis punya. Jadi juga jangan lupa minggu depan masih lagi Jumaat, Sabtu dan Ahad. Borak Kopitiam seperti biasa 8 pagi hingga 9.30 pagi. Alright. Dan kita akhiri Borak Kopitiam kita ni dengan ucapan semoga kita semua dapat perolehi Lailatul Qadar dan minta maaf segala salah dan silap. Saya Zack American. Alright, dan saya Muaz Muhammad nak ucapkan terima kasih kepada semua pengusaha-pengusaha baju kurta, terutama Dai Said yang sponsor hari ini. Yes. Dan anda juga terus berusaha untuk menjadi yang terbaik agar semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, insya-Allah. Yes. Shout out Hambali by FR. Assalamualaikum. Bye-bye.